kata Nabi yang mafhumnya, kalau nak tahu orang tu beriman, di antaranya tengoklah solatnya, iaitu solat Aisyah dan solat subuh. Jika sekiranya dia menjaga solat Aisyah dan subuhnya berjamaah, itulah tanda orang yang beriman. Alhamdulillah pagi ni tuan-tuan masih lagi sempat berjamaah. Orang lelaki ni tuan-tuan, solat berjamaah adalah wajib bagi dia. Orang perempuan tak wajib, tak afdal. Dia orang boleh semayang di rumah. Tapi orang lelaki tuan-tuan wajib solat berjamaah. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, jika sekiranya dia dengar azan, dia tak datang untuk solat berjamaah, sembahyang dia tu mardud, tertolak. Sampai macam tu. Menunjukkan tuan-tuan orang lelaki kena bersolat berjamaah, jaga Aisyah dengan subuh. Dan tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, orang lelaki ni kalau dia solat berjamaah kemudian balik, dia boleh ulang semula untuk solat berjamaah dengan isteri dia, berlipat kali ganda pahala dia. Dan pernah berlaku tuan-tuan di zaman Nabi solat Zuhur. Habis solat Zuhur, ada seorang sahabat ni selalu berjamaah, tiba-tiba dia datang lewat. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, wahai sahabatku, siapa nak dapat pahala lebih? Sahabat kata, kami ya Rasulullah. Pergi masbuk di belakang sahabat yang selalu datang berjamaah ni, sebab dia semayang seorang. Sebab tu kita kalau mengaji kitab Muniyatul Musalli, masbuk ni kena tahu tuan-tuan. Banyak orang perempuan dia tak tahu. Dia kata masbuk muafiq ni. Orang lelaki kena tahu tuan-tuan macam mana nak masbuk. Di antaranya macam mana? Kalau nak masbuk, tuan-tuan masuk dulu dalam solat. Masuk dulu. Maksud dia angkat takbir, masuk dulu. Banyak kita ni, kita cuit dulu. Tak betul tuan-tuan. Masuk dulu. Sebab niat imam sunat, niat makmum ialah wajib. Kita niat tu, kita tak cuit pun tak apa dah. Tapi afdalnya kan, dia sembahyang sunat, kita sembahyang wajib, boleh ikut orang yang sembahyang sunat. Allahu Akbar, kita dah bagi tahu dah ada orang sembahyang di belakang. Jadi kita cuit pun dia tak terkejut lah. Ini kita masuk-masuk cuit terus. Kawan tu terkejut kali, aku sembahyang sunat. Tak ada masalah, angkat takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian baru cuit. Itu cara dia, kaedah dia kan. Tak cuit pun tak apa, sebab niat imam sunat, niat makmum wajib. Saya pernah tuan-tuan dekat R&R, saya sembahyang sunat ba'dah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang ni masuk. Dia ni saya tak tahulah makhluk daripada mana, tak pernah sembahyang masbuk kot. Dia Allahu Akbar, saya tahulah dia makmum, dia nak cuit juga, tangan tak sampai. Dia buat macam mana? Dia tikam pinggang saya tuan-tuan. Tikam saya latah, tikam batal terus sembahyang saya. Tak payah cuit kan, tak payah Allahu Akbar, dia lah tu, kita ikut aja. Dan Nabi SAW kata, siapa yang nak dapat pahala lebih, pergi ikut masbuk belakang dah. Kita sahabat ni pun pergilah masbuk. Tuan-tuan, kita boleh ulang semula. Macam tuan-tuan kan, solat subuh dah lagi kan, kuliah subuh sekejap yang nak habis dah. Tuan-tuan tengok ada seorang ni selalu datang berjamaah, tiba-tiba dia datang seorang. Tuan-tuan beritahu dia, semayang belum lagi. Tak apa, saya jadi imam. Tuan-tuan boleh semayang sekali lagi. Tuan-tuan jadi imam, dia jadi makmum. Habis-habis keluar, jumpa seorang lagi, semayang belum? Dia saya semayang dah, boleh tak jadi imam sekali lagi? Kepala otak hang. Aku dah 2 kali jadi imam dah. Boleh, maksud dia boleh ulang semula. Menunjukkan apa tuan-tuan? Fadilatnya, kehebatan orang yang berjamaah. Tapi saya tak nak cerita tu. Saya nak cerita apakah ibadat yang kita buat senang dapat pahala. Ada 3 ibadat. Tak perlu ambil wuduk, tak tutup aurat pun boleh. Apakah ibadat ini? Absus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Bagi salam. Bagi sebab salam ni, kita mendoakan orang 3. Assalamualaikum, ucap sejahtera. Warahmatullah, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Tuan-tuan, siapa yang bagi salam, pahala cukup besar. Kita doa dia sejahtera, rahmat, berkat. Tuan-tuan bagi salam tak perlu ambil wuduk. Sekejap, saya nak ambil wuduk sekejap, nak bagi salam. Tak perlu. Bagi salam, Assalamualaikum.
jawab waalaikumsalam warahmatullahi, bagi lebih sikit. Kemudian tambah wabarakatuh, bagi salam. Tuan-tuan, kita banyak ni orang Melayu ni tuan-tuan, susah nak bagi salam. Orang Arab, dia jumpa je dia akan bagi salam, sebab pahala cukup besar. Arab kalau jumpa, Assalamualaikum ya habibi, kan? Kita orang yang kenal tak? Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahala cukup besar. Dan salam ni ada wajib. Tuan-tuan jangan kata ada salam ni salam biasa. Ada salam wajib. Apa salam wajib? Yang saya bagi salam tadi, tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Salam saya tadi, tuan-tuan wajib jawab. Kan? Tuan-tuan banyak tak jawab? Wajib jawab. Salam wajib. Ada salam sunat. Salam sunat macam mana? Saya nak datang ke Tanah Rata ni. Ustaz nak pergi mana? Masjid Tanah Rata ada ceramah. Saya kenal ada seorang ustaz ni. Ustaz tolong sampaikan salam ke saya. Sampaikan salam tu kena sebut. Sampaikan salam saya dekat ustaz ini dengan ucapan Assalamualaikum. Barulah saya sampai di sini, saya pun bagi salam. Ada seorang sahabat ustaz kenal tak? Dia sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Dia sunat jawab. Tapi kalau sampaikan salam saya, dia tak sebut salam. Tuan-tuan jawab je nak, saya terima salam je. Sebab dia tak sampaikan salam. Tapi sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum, dia sunat jawab Waalaikumsalam. Ada salam sunat. Ada salam makruh. Ada salam makruh. Makruh macam mana? Ni saya tengah ada kuliah ni, tiba-tiba ada seorang masuk dalam majlis umum ni, Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Ni kena tahu adat. Kena tahu dalam majlis ilmu jangan bagi salam. Tuan-tuan nak tunjuk hebat kan? YB ke masuk, Assalamualaikum Ustaz. Nampak sangat tak belajar, tak mengaji. Makruh lagi tuan-tuan, ketika mana? Ketika majlis makan. Saya tengah duk makan, Assalamualaikum Ustaz. Mati Ustaz tu. Lekat. Dalam majlis makan tak boleh bagi salam. Makruh. Kena tahu. Lagi apa? Haram. Ada salam haram dalam tandas. Saya tengah duduk melepas kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Cepat sikit. Ada bagi salam dalam tandas. Haram. Jangan tuan-tuan duduk terang jawab pula Waalaikumsalam. Haram dalam tandas bagi salam. Saya pernah keluar tandas tuan-tuan, duduk cuci tu, kawan masuk, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata dalam tandas, lupa Ustaz, semangat nak bagi salam. Dalam tandas haram bagi salam. Dan ada salam kena jawab. Macam tadi, ada salam tak perlu jawab. Apa salam tak perlu jawab? Salam imam tadi, Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab pula, Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab. Ada salam yang tak mau didengar. Ada tuan-tuan? Ada tak salam yang tak perlu didengar? Ada. Tuan-tuan lalu kat kubur, tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum ya, tiba-tiba dia orang jawab, mati tuan-tuan. Ada salam tak perlu didengar. Kita bagi salam, dia orang tak jawab pun tak apa. Salam dekat ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lalahiqun as'alullahu lana walakum afiyah. Bagi salam, dia orang jawab. Tuan-tuan, kita doakan dia orang. Tuan-tuan, itu salam. Salam sangat simple. Doakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rahmat berkat. Tuan-tuan tengok dalam ayat Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam keluarga kita nak mawaddah dan rahmat. Kita doa orang tuan-tuan, minta sejahtera, rahmat dan berkat. Tuan-tuan, dalam hidup apa yang tuan-tuan cari? Ni rahmat dan berkat ni, sejahtera. Ada orang kata saya nak cari rumah yang besar. Rumah besar tak bahagia. Ada orang rumah besar, tuan-tuan, saya pernah pergi rumah seorang satu datuk. Ustaz, tolong datang rumah saya nak buat sembahyang hajat, baca Yasin. Saya sampai-sampai, datuk ni hebat tak hebat tuan-tuan. Rumah dia ni, ruang tamu seluas masjid. Ruang tamu. Tuan-tuan, ruang tamu tuan-tuan usah mana? Allah, kecil. Ni luas masjid ni. Saya masuk-masuk, dia orang dah hampa dah tikar sejadah jadi imam. Saya sampai-sampai terus khamat lah. Saya pun naik. Ruang tamu seluas masjid. Rupanya ruang tamu tu di bawah tu kolam ikan.
Masuk dah tuan-tuan berdiri tu, ikan lalu ni. Saya angkat-angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillah, ikan lalu. Tak jadi semayang duk tengok ikan ya tuan-tuan. Arwah Paimah. Alhamdulillah, duk tunggu bila nak patah balik ikan ni. Kaya sungguh Datuk ni. Ni ikan ni, kolam dalam tu. Kolam ikan. Ni, pijak ni macam cermin. Orang faham tuan-tuan? Kaya tu. Habis-habis semayang saya tanya Datuk, rumah Datuk ni Datuk buat berapa juta? Alah sikit lah Ustaz. Berapa? 20 juta. Sikit. 20 juta. Saya pun, Datuk, sebelum nak baca Yasin, nak semayang hajat, saya nak terberak tu. Saya kita je ni bagi tahu terus ya, nak terberak tak tahan lah. Ustaz jalan terus, ujung tandas. Nak sampai tandas kena lalu 10 bilik. Mana tandas ni? Sampai dalam hati, orang ajar punya Datuk ni tipu aku kan ni. Nak sampai ujung tak jumpa tandas, jumpa bibi. Bibi, ya Pak Ustaz, tandasnya mana? Oh, WC. WC tu WC. Oh, mana tandasnya? Tandasnya pakai sensor. Tahu sensor? Sensor. Berdiri baru buka. Tuan-tuan ada tak tandas macam tu? Nak cari kat tanah rata ni. Berdiri sensor. Kaya tak? Berdiri, prak, buka. Patah balik, tutup. Tak pernah jumpa. Diri patah balik, diri patah balik. Masuk cermin. Bila cermin tuan-tuan buat macam mana? Lelaki perempuan sama lah. Tengok dulu kan? Lepas tengok, terus buka. Tuan-tuan jangan duk bayang Ustaz berak dah. Saya pun turun duduk lah. Elok dah habis, nak basuh berak masalah. Tak ada kepala paip. Ya Allah, macam mana ni? Takkan nak pakai calit kan? Rupanya nak basuh berak pakai sensor. Buat macam ni lah, cak, dia akan tembak daripada bawah. Zoom. Lepas tu ada gede. Berak tak payah gosot. Cik, buat macam tu lah. Dahsyat lah. Tuan-tuan ada dah dekat tanah rata ni macam tu. Dia tembak ni, tuk, buat 2 kali, lagi laju. Shum, bercabang. Buat 4 kali, tembus punggung aku tuan-tuan. Menunjukkan kaya sungguh. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Allahu Akbar, dah habis. Dah habis apa semua, saya pun keluar lah. Datuk, tandas Datuk pakai sensor. Nak basuh pun sensor. Tandas berapa harga? Tandas 250,000. Tandas. Kita banglo 250,000. Tandas. Datuk, kayanya Datuk. Ustaz, rumah saya besar. Tandas 250,000. Saya tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu. Kenapa Datuk? Tak tahulah, saya resah lah Ustaz. Macam ada hantu. Tu yang saya panggil Ustaz buat baca Yasin, mayah hajat. Tak boleh duduk dalam rumah. Rumah punya besar, tak bahagia. Saya kata tu Datuk duduk 2 minggu, duduk kat mana? Dalam Belfire. Tidurlah kereta. Rupanya rumah tidak memberi kebahagiaan. Tuan-tuan tak ada masalah kan? Ada orang nak kereta besar, cari kereta besar. Rumah besar, kereta besar, isteri cantik, tak ada masalah. Itu dunia, tapi jadikan dunia itu akhirat. Rumah besar, rumahnya selalu dipanggil orang untuk buat baca Yasin, anak yatim datang. Itu rumah dunia, tapi rumah itu akhirat. Kereta tuan-tuan besar, Mercedes kan? Mustang. Tuan-tuan pernah pergi masjid USJ Al-Falah, masjid kedua terbaik Malaysia dululah. Tuan-tuan pergi pagi-pagi, ada kereta Ferrari parking. Kereta tu dunia, tapi datang ke rumah Allah, itu kereta akhirat. Rupanya tuan kereta Ferrari tu umur 30-an, cuci tandas, naik Ferrari. Tuan-tuan pergi masjid USJ Al-Falah, setiap pagi dia datang, lepas subuh dia akan cuci tandas, naik Ferrari. Kita kancil, haram, tak pernah datang masjid. Ni Ferrari tu dunia tak? Dunia, tapi akhirat. Datang rumah Allah, tak ada kisah. Tuan-tuan, saya pernah pergi satu masjid di Kajang, naik tu Jaguar. Pengurusi masjid naik Jaguar. Ustaz nak balik ke? Ya, tunggu jap. Saya pun tunggulah. Tekan bonet. Saya pun, kenapa? Maya Ustaz, dia ambil satu barang bagi saya. Saya tak pernah tengok bonet buka macam tu. Nak tutup, kita pun pegang. Tak payah Ustaz. Kita pengurusi masjid KI 20. Start tutup.
Geran pun nak kena tukar lah tuan. Ni pengurusi masjid naik tu Jaguar tu dunia, tapi datang rumah Allah dia jadi akhirat. Kadang-kadang kita ni kan, masjid-masjid ni imam-imam kadang kena tengok sama tuan. Gaji dalam ni masjid daerah tinggi lah. Kadang-kadang imam masjid kawasan-kawasan kan, kadang 600, 700. Kesian tuan. Kan naik, patutnya imam ni bagilah gaji macam imam masjid Puncak Alam 12,000. Imam sini sampai 12,000. 12,000. Alhamdulillahirabbil alamin. 12,000. 1,200. Bismillahirrahmanirrahim. 1,200 ya tuan. Cuba 12,000, sedap sikit tarikh ustaz tu. Tu siap berapa? 300 setahun. Setahun 300. Tu yang datang vacuum Jumaat. Tak tengok dah. Tasbih Pak Imam tu dia vacuum juga. Siap Puncak Alam 5,000. Basuh tu tengok. Tengok ni. Bilal 8,000. Bilal 8,000. Bilal sini 800 setahun. Tu pun dapat elong hari raya. Tu yang azan Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati nak datang, tak datang tak apa. Cuba bagi 8,000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 8,000. Ni 800. Bunyi macam apa? Formula 1. Gigi pun tak ada. 800 setahun. Siapa nak jadi imam? Yang pencen lah. Polis pencen. Gigi tak ada lah. Tidak tadi. Baik boleh. Bunyi. Saya pernah tuan-tuan cerita tuan-tuan ni. Pasal gudang. Imam 80. Gigi pun tak ada. Pakai gigi palsu. Gigi palsu dia orang pakai selalu kah? Tak ada. Malam tidur buka. Bubuh dalam gelas. Bubuh dalam gelas. Rupa dia nak tidur, isteri dia pun buka juga. Bubuh dalam gelas yang sama. Pagi tu tuan-tuan hari Jumaat, tengok masjid dah azan dah. Masjid dia tak azan lagi. Allah meremot dah kata. Dia cakap macam tu kan. Ambil tak pakai lagi. Buh dalam poket dulu. Pergi baru pakai. Ambil wuduk dulu. Kan? Tak pakai gigi. Habis hello, gigi lupa pula kenapa? Ambil gigi buh. Rupanya dia pakai gigi bini dia. Dok, awak tak lekat. Nak lekat macam mana gigi bini dia? Payah dia kata. Simpan jadi Formula 1. Bunyi Formula 1 tuan. Gaji apa? 800. Cuba 8,000 sebulan. Tuan-tuan pergi Puncak Alam tengok azan macam mana. Dah tarik, ya Allah. Kita dengar azan tu sedapnya bila nak pagi panjang lagi. Hayya 'alas solat tu dia punya irama dia tu, ya Allah. Dengan PA system pun sedap, kan? Masjid tuan-tuan di rumah Allah. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan ni dunia orang kaya. Masjid kita hebat, tandas kita hebat. Masjid USJ ni, tuan-tuan masuk tandas dia, Allahu Akbar. Boleh tidur. Masjid USJ ni tempat kedua terbaik Malaysia. Kaya, tapi tandas dia cantik. Tandas tu saya masuk, duduk nak berak tu. Tuan-tuan tahu bunyi apa? Pewangi. Tak bau taik dia tahu. Wangi. Tandas ni bau tak? Ada tandas tuan-tuan, masuk tandas, pintu selak tak ada. Sedihnya. Saya pernah pergi Melaka tuan-tuan. Masuk duduk, selak tak ada. Tuan-tuan nak buat macam mana? Pegang. Bila pegang, punggung duduk di depan, tarik tak jatuh tuan-tuan. Duduk macam tu. Nak berak macam mana ni? Allah. Lain kali bubuh air dalam baldi tu. Letak bagi depan, sendai. Konsentrate. Dalam konsentrate tu dia orang bubuh pantun pula. Burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Kita duk baca tu, burung merak ikan lampam. Saya ubah kat sekolah saya.
burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam, siapa tak pam haram jadah. Tuan-tuan buh kat situ. Sambil duk konsentrate tu, ada hamba Allah pergi tolak tuan-tuan. Kitab Allah terkejut. Dia boleh tegur, Ustaz buat apa tu? Dia tak tahu aku berak, boleh tanya pula buat apa. Tuan-tuan, kita kalau ada duit, buatlah rumah Allah ni. Rumah Allah ni rumah kita. Tuan, kalau tak ada duit macam mana? Rumah Allah ni rumah kita. Saya nak tanyalah, dalam masjid ni ada tak barang tu kita punya? Kipas tu aku punya, jamin syurga. Ada tak? Kapet ni aku yang letak, jamin syurga. Mikrofon ni aku yang sedekah, jamin syurga. Ada tak makcik? Lansir belakang tu aku yang buat, aku yang letak, aku yang derma, jamin syurga. Nak ni kena ada dunia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita carilah dunia yang berkat. Kereta besar tapi dia berkat, rumah besar tapi dia berkat, isteri kita hebat tak cantik pun tapi berkat. Sebab itulah kita mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sampai pukul apa? Tuan nak kerja kan? Tuan kerja, bangunlah pelan-pelan, pergilah kerja. Tengok tinggal saya seorang lah. Yang kedua, ibadat paling mudah, tak perlu ambil wuduk, tak perlu tutup aurat. Zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah lembut hati. Zikir tak perlu ambil wuduk. Tuan-tuan duk dengar ni kan? Zikir yang paling bagus apa? La ilaha illallah. Sebut elok-elok. La ni kalimah nafi, ada yang diisbatkan. La ilaha illallah. Banyak orang la ilaha illallah. Saya ditegur oleh guru saya. Dia kata sebut elok-elok. La ilaha illallah. Kita kan buat tahlil macam mana? Afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kan Pak Imam kata la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 Pak Imam bagi gear Allah. Maksud dia apa? 20 dah, air angkat, air. Kita pun cepat la ilallah, la ilallah, la ilallah. 40 imam pun Allah lagi cepat. Menunjukkan apa? Dah 40 dah. Angkat nasi pula. Kita pun cepat la ilallah, la ilallah. Lah kali 60 bunyi macam mana? Dalam zikir ibadat ni buat perlahan-lahan. La ilaha illallah, kerana kalimah inilah yang boleh disebut di saat kematian kita. Kalimah lain tak boleh sebut. Saat kita nazak kan, mulut tengah-tengah. Yang boleh sebut apa? Nabi kata laqinu mautakum, ajarkan kepada orang yang nak mati tu la ilaha illallah. Orang yang nak mati tu, masa tu tangan tak boleh angkat dah, mulut nganga. Apa yang boleh sebut? La ilaha illallah aja. Ayah, la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni tak perlu muncung, mulut buka ya. La ilaha illallah. Nampak? Kalau subhanallah kena muncung. Kan? Orang yang nak mati tu, Haji, subhanallah. Kawan tu mati terus tuan-tuan. Ataupun Haji, alham kena buka. Yang boleh sebut apa? Allah ajar la ilaha illallah. Begitu. Cik, la ilaha. Dia apa? Buka mulut. La ilaha illallah. Masa hidup tak pernah sebut, agak-agak dekat nak mati boleh sebut tak? Ada harapan. Sekarang cuba buka mulut sikit. Sebut. Nak mati lah tu. Tapi kau boleh jaga. Kalau mati hari ni pun elok juga tuan-tuan. Hari Jumaat, pahala dia besar. Allah jauh daripada seksa kubur orang yang mati pada hari Jumaat ini. Sebutlah la ilah. Inilah zikir yang paling mudah. Sebab tu amal selalu. Kan? Kalau boleh, lepas solat, duduklah seorang-seorang sebelum pergi kerja. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Buat bang, istiqamah. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni, malaikat turun. Malaikat turun apa? Malaikat sebut syurga. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah dalam buat ibadat ni, malaikat kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Aku bagi tahu kamu berita paling gembira untuk kamu, syurga. Buat ibadat ni kena istiqamah.
Malaikat akan turun di saat kita nak mati esok. Dia kata jangan takut, jangan sedih, surga menanti kamu. Sebab tu dalam ibadat istiqamah. Kalau zikir, istiqamahlah setiap pagi 100 kali la ilaha illallah. Yang kedua apa? Selawat yang saya sebut semalam. Selawat 1000 kali. Pagi buat dah 500 ataupun 300. Pakai yang digital tu. Jangan pakai yang buah tasbih. Buah tasbih kita pegang lena. Pakai digital. Kita tengok 300. ada lagi belum buat. Tengah hari buat 100 pula. Malam bagi cover 1000. Bagi cukup tuan-tuan. Nak cerita tak kerti siapa buat dia tahu. La ilallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa? Yang ni paling mudah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nabi kata kalimatani, 2 kalimah, khafifatani ala lisan, mudah sebut. Wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Apa dia kalimah tu yang berat timbangan, Allah suka, mudah sebut. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan tak perlu wudu, tak tutup aurat pun tak apa. Tuan-tuan duduk telanjang pun boleh. Duduk telanjang, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kan? Tak perlu wudu. Senang aja. Allah suka. Berat timbangan. Ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim boleh juga. Ataupun subhanallahil azimi wa bihamdi boleh juga. Buatlah tuan-tuan, Allah suka. Bila Allah suka tuan-tuan, Allah bagi mudah dalam hidup kita. Ada saya cerita dalam YouTube, dia datang jumpa saya, Ustaz, saya ni nak pergi interview, Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel apa? Kukutlah boleh recommend. Saya tak ada kabel, orang atas-atas saya tak ada. Tapi saya ada satu kabel besar. Apa kabel tu? Kamu sebelum masuk baca yang ni. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kamu, saya kata. Orang yang interview pun suka. Rupanya dia hafal sungguh. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Duk nak tunggu. Tengah tunggu tu panggil nama dia. Muhammad. Dia pun subhanallahil azim. Saya ke? Ya, sila. Rupanya dia masuk tolak pintu, sepatut bagi salam. Dia tolak, dia sebut yang itu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang yang soleh. Dia tak masuk, kenapa sebut yang ni? Dia kata saya dapat seorang Ustaz Abdullah Khairi, dia kata sebut yang ni Allah suka. Ya, saya suka kamu, dia kata. Duk. Terus dapat kerja. Tengok hebatnya yang kata subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Satu hari tuan-tuan, dia dah berhenti kerja, 3 tahun kerja, dia buka bisnes sendiri, cakotiao. Saya sebut cakotiao, saya cukup minat. Pagi ni ada tak cakotiao? Saya cakotiao kan. Dekat Penang kalau cakotiao, dia akan bubuh cakotiao telur dibasuh. Saya pun confused, telur siapa kena basuh ni? Kan? Cakotiao kerang. Tengok cakotiao. Saya pergi lah. Adik cakotiao special satu. Dia dengar suara saya. Rupanya dia duduk masak tu. Dia dulu kerja dengan satu badan kerajaan, dia berhenti, dia buka sini. Dia tengok, Ustaz! Bila kata Ustaz, masuk apa? Dia kenal saya lah. Bila kenal, masuk apa? Free. Selalu macam tu lah. Ustaz! Ya Allah! Siapa ni? Kenal saya kah? Yalah, saya kenal. Ustaz tak ingat saya kah? Tak ingat. Apa Ustaz? Saya sediakan satu cakotiao special tu Ustaz. Dia pun masak, saya pun tunggulah. Dia angkat cakotiao tu penuh dengan udang. Tak jadi cakotiao, cakudang terus. Udang saja. Saya pun makan. Pergi nak bayar dekat kaunter tu. Berapa adik? Ustaz tak bayar Ustaz. Saya tahu dah free. Kenapa? Duit Ustaz tak laku, saya kata. Kenapa pula duit saya laku? Ustaz ingat dah 3 tahun dulu Ustaz bagi saya satu zikir. Zikir apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya amal Ustaz, saya dapat kerja tu Ustaz. Saya berhenti, saya buka. Alhamdulillah, dengan subhanallahil azim, subhanallah, Allah tolong saya Ustaz. Allah suka kat saya. Sebab apa? Kita buat apa yang Allah suka. Jadi tuan-tuan jangan lupa, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Banyaklah zikir kalau nak sebut, tapi masa kesempatan yang ada. Yang ketiga, paling mudah. Tak perlu ambil wudu, tak tutup aurat pun boleh. Apa dia? Sedekah. Kan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza jaa ajaluhum fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apabila telah datang akan ajal kamu yang hampir, ni mati nak mati ni, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
Orang yang nak mati ni tuan-tuan, dia orang dekat saat nak mati ni, fayaqul rabbi, mereka berkata, wahai Tuhan kami, bagi lewat sikit. Kenapa tuan-tuan? Fa asaddaqa, kami nak sedekah. Orang yang mati tuan-tuan nak bangun semula nak sedekah. Kerana apa? Pahala sedekah ni cukup hebat. Tuan-tuan duduk sorang-sorang pun boleh sedekah. Sekarang ni pakai ni aja. Pakai telefon. Dalam jamban boleh sedekah. Online. Maybank to you. Frap. Dalam jamban boleh sedekah. Tapi dalam hidup kita ada buat sedekah. Bang, sedekah bang. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah. Bandingan orang yang yang menafkahkan pada jalan Allah ni apa? Seperti mana satu biji benih. Kan, habbah ambatat sab'a sanabila. Satu biji benih ni keluar 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Daripada 7 bayang keluar mi'atu habbah. Mi'ah 100. Orang sedekah ni bubuh RM1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1400. Tuan-tuan, bubuh RM1 jadi 1400. Tuan-tuan nak tak? Bubuh RM1 dapat 1400. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tuan-tuan, tambah-tambah Jumaat ni kan, isap rokok sekotak berapa? RM7? RM10? RM10 lah kata. Tuan-tuan datang masjid hari Jumaat, bubuh RM1. Sehari sekotak RM10. Seminggu RM70. Buang macam tu lah. Datang masjid, tabung lalu, bubuh RM1. Kedekut betul lah. Bubuh lah RM70. Cuba bayang kalau RM70 tuan-tuan bubuh dalam masjid Abu Bakar Tanah Rata ni. Dalam ni ada 1000 orang. RM70 berapa kita dapat? 70 ribu. Kalau RM70, tuan-tuan bubuh 70 kan? Ada yang alhamdulillah senyum. Sebab senyum sedekah. Tabung lalu dia senyum ya. Bang, bubuh pahala cukup besar. RM1 1400. Kalau seorang RM10 pun jadilah. Masjid ketiga terbaik Malaysia, Masjid Bertam Indah. Bertam Indah di Kepala Batas. Tuan-tuan, kutipan Jumaat dia berapa? 70,000 seminggu. 70,000 seminggu. Ramadan baru ni 1.4 juta. Orang dia biasa lah. Tapi tuan-tuan tengok, dia orang ni bubuh bukan 10 lah, 50 tu. Kita RM1 pun ketah. Tu pun perasan jamin syurga ni. RM1 jamin syurga. Allahu akbar. Ingat tak? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu buat apa? Apa yang paling kamu suka. Yang paling suka apa dah? RM1 tuan-tuan suka tak? RM1 tak ada apa. Yang suka apa? RM100 yang tu boh. Cuba boh RM100. Tak datang seminggu. Yang paling suka, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kamu suka. Tuan-tuan, kalau suka RM10 yang tu boh lah. Tuan-tuan, rezeki bukan kita punya, Allah bagi. Tuan-tuan, kita tak rasa. Saya ingat tuan-tuan, saya duduk dalam sekolah saya, datang seorang orang kaya. Datang ustaz. Nak sembang sikit dengan ustaz. Sembang lah, sembang. Lepas sembang, dia keluarkan kunci. Nah, kenapa ni? BMW. Nak ambil kat ustaz. Saya kata, nak bagi kat saya? Ambil. BMW X5. Bagi kat saya. Ni nak bagi kat saya. Betul ke ni? Ambil ustaz. Kita pun ambil macam ni lah. BMW. Bukan X5. Bukan EX5. EX5 tu kacai oh. Tu aku pun tak mau. X5. Bukan macam ni lah. Nak bagi saya, ya, ambil ustaz, ambil. Kenapa ni? Ustaz, saya tak pandai ustaz, ceramah tak pandai, ilmu pun tak ada. Saya ada duit ustaz, tak ambil lah kereta ni. Jika sekiranya ustaz ceramah dapat pahala, dikira dengan tayar yang bergolek. Tayar kereta itu saya punya. Saya dapat pahala ustaz. Tayar yang bergolek. Saya kata, geran ada geran? Tanya geran lah tuan-tuan. Ustaz belum habis bayar lagi ustaz. Belum habis bayar lagi. Tak apa ustaz guna. Saya kata, kalau guna kereta ni nama cik, nanti saya bawa laju kena saman. Kena saman saya bayar. Saman saya bayar.
Saya kata kalau rotek mati macam mana? Rotek mati, saya hidup. Saya bagi kat ustaz. Minyak? Minyak ustaz boh, dia kata. Minyak saya nak kena boh tak tahu. Minyak ustaz boh. Saya dapat BMW satu tuan, free. Sampai sekarang dah 4 tahun dah. Cuba bayang, BMW tu saya duk bawa tuan-tuan 3 tahun pergi ceramah. Kalaulah saya ceramah dapat pahala, orang yang bagi kereta tu dapat pahala tak? Allahu Akbar.